Ali, Ali, Nurul Masyitah, Siti Munirah, Aila Farihah, dan ingin membentangkan sejarah ringkas Sunni Fard zaman Bani Umayyah. Okey, kita pergi pada sejarah Fard zaman Umayyah. Pemerintahan Umayyah di Syam merupakan pemerintahan yang mula-mula menekankan penggunaan tulisan Fard, dan bentuk tulisan pada zaman Umayyah ni dia mempunyai nilai estetika yang tinggi. Tanya jugalah tanda titik dan baris dipergunakan untuk memudahkan orang ajam, yang itu orang bukarak, untuk memahami tulisan Arab. Dan pada tahun itu 45 Hijrah, Datuk Bandar Basrah iaitu Ziyad telah meminta Abu Aswad Al-Duwali meletakkan tanda titik, dan kemudian ia digunakan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farisi. Seterusnya kita pergi pada perkembangan. Pada zaman ni juga Fard ditulis di atas karukut dan juga kulit, dan bila zaman dah berubah, mereka ada kemajuan dah, so mereka guna bahan-bahan lain, iaitu bahan koratis, iaitu kertas. Kertas ni, bahan kertas ini diperbuat daripada bardi, iaitu sejenis tumbuhan yang terdapat di Mesir. Perkembangannya sehinggalah ke Rom, Baghdad dan Mesir. Seterusnya yang kedua, dia menggunakan kain sutra yang dikenali sebagai Qimash Al-Harir. Umar bin Abi Rabi'ah pun pernah menggunakannya untuk menulis surat. Dia gunakan untuk menulis surat di atas kain sutra ni. Okey, kita pergi kepada revolusi Fard. Revolusi ni bermaksud perubahan Fard. So, berbagai jenis Fard yang telah muncul, antaranya Fard Syami. Fard Syami, dia disebut Fard Syami sebab dia berasal dari Syam. Pada tahun 660 Masihi, orang ramai dah tak puas hati terhadap tulisan Kufi ni. Sebab apa? Sebab orang dah bosan lah, tulisan dia terlampau kaku dan sulit. So, orang lakukanlah Fard dengan gaya tersendiri pada zaman Umayyah ni. Antara dia adalah khutbah ni, dia telah menggunakan 4 kaedah penulisan, iaitu jali, sumar, tulus dan amnesty. Jali maksud tulisan Fard yang jelas. Tentu dia guna gaya dia sendiri, dia tak ikut dah yang Fard Kufi ni, sebab orang dah bosan. So dari zaman Umayyah ni lah orang kan dia tekan penekanan terhadap tulisan Fard. So mereka mencipta baru, mereka memperbanyakkan lagi tulisan. Seterusnya kita pergi pada jenis Fard yang digunakan pada zaman Umayyah ni. Dia ada banyak, tapi yang saya tekankan adalah 3 ni. Fard Nasakh. Yang pertama Fard Nasakh ni dia turun-temurun lah daripada zaman Rasulullah, yang telah digunakan untuk menaskahkan Al-Quran. Fard Kufi yang kedua, Fard Kufi, so orang dah tak puas hati, orang cipta lah, terjadilah revolusi Fard, dan terhasilnya 4 gaya tersendiri yang disebutkan slide yang sebelum tadi. Fard Syami, Fard yang berasalnya daripada Syam iaitu tempat Bani Umayyah, pemerintahan tempat Bani Umayyah. Dan seterusnya kita tengok contoh-contoh Fard yang digunakan pada zaman Umayyah. Ni penandaan titik pada zaman Umayyah. Tengok ada titik kat sini yang kata tadi Ziyad tu memerintahkan untuk letak titik. Ini antara contoh titik. Dan seterusnya yang gambar kedua ni adalah Mashaf yang telah diletakkan. Mashaf Mashaf Utsmaniyah yang telah diletakkan titik dan baris, yang telah diletakkan titik. Seterusnya kita pergi kepada kegunaan Fard pada zaman kerajaan Bani Umayyah. Banyak kegunaannya, antaranya adalah dalam urusan pentadbiran, seni bina, pendidikan dan juga mata wang. Firstly, kita pergi kepada urusan pentadbiran. Mereka telah menggunakan tulisan Fard dalam urusan pentadbiran ni, seperti urusan ketenteraan, urusan surat-surat, urusan kehakiman, urusan urusan kekayaan, macam isi apa semua telah ditulis dengan menggunakan tulisan Fard. Seterusnya pada pendidikan pula, seperti biasa Al-Quran telah digunakan tulisan Fard Nasakh untuk
menasrahkan Al-Quran, dan penambahan diletakkan baris dan titik supaya mudah dibaca oleh umat Islam. Selain itu, dia bukan sahaja untuk tulisan pentadbiran. Khat ni juga pada umumnya digunakan untuk medium komunikasi. Antaranya seperti warqah dan surat nyurat. Warqah itu apa? Surat khabar pun semua guna khat. Surat menyurat antara pembesar dan pemimpin menggunakan tulisan khat. Dan medium ilmiah yang lain seperti penyampaian sirah, penulisan ilmu dan penulisan kitab-kitab ditulis dengan tulisan khat, antara khat yang tadi yang telah disebut, khat kufi, khat nasakh. Kebanyakan kitab-kitab dulu pun kita tengok memang susah nak faham sebab khat yang lama diperguna. Seterusnya kita pergi kepada seni bina, setengah menajid. Pada zaman Umayyah ni, time kemuncak seni bina ni dia meluas lah. Dia memang kegemilangan seni bina pada zaman Umayyah. Antara dia dekat istana dan masjid. Dekat dinding-dinding masjid di istana ni, mereka telah menghiasi dengan bunga-bunga dan khat ayat-ayat Al-Quran. Kalau orang kaya, dia suka letak kat dinding-dinding tulisan khat. Lepas tu mamar pula, mereka suka hiasan dengan bunga-bunga. Kalau yang lantai mamar tu. Tengok masjid-masjid banyak macam ni sekarang, memang cantik ada buat. Lepas tu mihrab. Mihrab ni pun dihiasi dengan macam-macam. Mihrab ni tempat imam solat tu, tempat berdiri imam solat yang kat depan sekali. Kalau kubah pun banyaklah bentuk-bentuk yang telah dicipta. Seni bina dia, ukiran dia memang terbaik lah pada zaman Umayyah. Seterusnya yang terakhir, kita pergi tengok pada mata wang. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, iaitu pengasas kerajaan Umayyah, beliau tidak menempa ataupun mencetak mata wang baru. Malahan beliau hanya meneruskan tradisi Khulafa' Rasyidin yang mencetak kalimah dan lafaz bahasa Arab. Manakala tarikh pada mata wang tercatat adalah sama mengikut takvim Parsi ataupun takvim Hijri. Beliau memasukkan gambar khalifah yang sedang menyandang perang. Beberapa gubernur mengeluarkan mata wangnya sendiri pada tahun Umayyah ni. Antaranya adalah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, Abdullah bin Al-Zubair radhiyallahu anhu, Mus'ab bin Abu Al-Zubair. Mata wang yang dikeluarkan ini masih tetap menggunakan mata wang Parsi dan Rom dengan beberapa tambahan unsur Islam, termasuk tulisan Abdullah Amir bin Al-Mu'minin. Dan tahun ini juga Khalifah Abdul Malik bin Marwan, iaitu pengasas zaman Umayyah tu, telah mengeluarkan dinar dan dirham Islam yang pertama. Ini antara contoh gambar dinar emas yang pertama telah diciptakan, iaitu pada tahun 696 Masihi ataupun 697 Masihi. Dekat gambar-gambar dekat sini dia tulis tepi-tepi dia tu ada tulisan khat. Dikatakan dia menggunakan surah Al-Ikhlas untuk menulis khat dekat tulisan kat shilling, dekat dinar emas tu. Itu contoh-contoh gambar yang digunakan khat. Dan kita tengok struktur mata wang dikeluarkan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan tadi. Dia menambah perkataan atau ungkapan yang bersifat Islami. Macam tadi meliputi tindakan menghilangkan lambang-lambang tidak Islami. Ada lambang-lambang yang kata gambar perang yang dulu, dia tukar dengan tulisan khat. Sebenarnya setengah ukiran diganti dengan lambang-lambang lain. Sebelah permukaan dirham Islam ditulis surah Al-Ikhlas dan sebelah lagi ditulis kalimah Tauhid. Itu yang contoh tadi yang telah disebutkan. Itu antaranya kegunaan pada zaman Umayyah yang begitu banyak kegunaannya, dan semakin meluas pada zaman Abbasiyah. Itu sahaja daripada kami kumpulan polemik. Saya harap anda faham, dan kalau ada apa-apa soalan boleh mengajukan soalan kepada saya dan mewakili kumpulan. Itu sahaja, sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.